أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ketiga daripada bulan Rejab 1435 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu dalam suasana ataupun dalam keadaan selepas daripada salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din, atau kama qala. Hadis ini kedudukannya sahih. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, yufaqqihhu fid din, Allah akan bagi dia faham, dia faqih dalam agama. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan bagi dia faqih, dia faham dalam agama. Bahasa tu tak pernah faham Ustaz. Baik, kita translate logat Batu Maung. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah akan bagi dia faham dalam agama. Kalau nak bagi senang faham lagi Ustaz, barang siapa yang Allah nak bagi dia tu jadi orang soleh, calon penghuni syurga, orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah, Allah akan bagi dia peluang masuk dalam majlis ilmu. Karena orang yang masuk dalam majlis ilmu, insya-Allah Allah akan bagi kepada ilmu dan kefahaman tentang ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi bahasa mudah kita boleh terjemah di sini, orang yang masuk majlis ilmu, orang tu Tuhan nak bagi dia tu jadi baik. Boleh faham bahasa tu salah? Jadi kalau malam ini kita dapat peluang masuk majlis ilmu, tak kalut dengan anak, tak kalut dengan cucu, tak kalut dengan kerja, tu tanda Allah nak bagi kita tu jadi orang baik. Kalau isteri kita dapat malam ni, Allah nak bagi isteri kita jadi orang baik. Kalau anak-anak, cucu-cucu kita dapat, Allah nak jadikan anak dan cucu kita tu orang-orang yang baik. Boleh faham cakap tu Jalan? Sebab tu bila kita dapat masuk dalam majlis ilmu, paling kurang sebutlah Alhamdulillah. Sebab kurniaan tersebut Allah tak bagi kepada semua manusia yang ada di Batu Maung ni. Satu, malam ni kita dapat, betul Jalan? Kita dapat rezeki ini, tapi sahabat-sahabat kita yang lain mungkin ada yang tak sempat dapat rezeki seumpama ni. Satu. Dan kita kena ingat, rezeki yang kita dapat malam ni, esok belum tentu lagi kita dapat. Baik, itu paling kurang syukurlah, ucaplah terima kasih ataupun Alhamdulillah di atas kurniaan yang Allah bagi kepada kita pada malam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang belum lagi niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Boleh niat silat. Mudah-mudahan keberadaan kita pada rumah Allah ini dikira sebagai satu ibadah insya-Allah. Baik. Boleh kot no? Apa nampak macam serius je silat? Boleh no insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan satu tajuk yang kita rasa, yang saya rasa, yang mungkin ayah-ayah, ibu-ibu sekalian pun rasa satu tajuk yang cukup penting untuk kita sama-sama bincangkan pada malam ini. Tajuk apa Ustaz? Tajuk berkait dengan peringatan akhir zaman ataupun tanda-tanda akhir zaman. Satu tajuk yang cukup penting, dan ayah-ayah boleh tengok kepentingan tajuk ini di dalam kitab Arba'un ataupun Arba'in Nawawi. Dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, hadis yang kita nak bincang ataupun tajuk yang kita nak bincang ni disebut pada hadis yang kedua. Hadis itu ma'ruf sekalian, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ketika mana kami duduk dengan Nabi SAW, datang seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyab, pakaian dia putih bersih, syadidu sawadi sya'ri, rambut hitam legam,
la yura minhu atharu safar, tapi tak nampak pun kesan dia ni mari pada jauh. Wala na'rifuhu minna ahadun, tapi kami ni penduduk Madinah seorang tak kenal. Kalau kata dia tu orang Madinah, kami akan kenal, tapi kami penduduk Madinah seorang pun tak kenal. Maknanya dia tu mari daripada jauh, tapi mari daripada jauh pakaiannya putih bersih, rambut sikit pun tak konyeh. Jadi para sahabat rasa pelik. Dia mari pula terus duduk depan Nabi SAW. Kan dia tanya beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya, mahwal Islam, ya Muhammad, mahwal Islam, Islam tu apa? Nabi jawab 1, 2, 3, 4, 5 rukun Islam. Sadaqta, kamu betul. Sahabat-sahabat jadi pelik. Dia tanya soalan, dia pula kata betul. Hadis tu Yayah jumpa kot noh. Saya tak jumpa je nampak gaya saya. Tak apalah kita cerita bila noh. Nah, santai-santai melawak macam tu sila noh, insya-Allah. Baik. Bila dia tanya tentang Islam, Nabi jawab, laki ni jawab balik, sadaqta, kamu betul wahai Muhammad. Dia tanya lagi, mahwal iman, iman tu apa? Baginda jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu betul. 2 kali lah. Soalan yang ketiga, mahwal ihsan, ihsan tu apa? Baginda menyatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, kamu buat ibadah seolah-olah kamu nampak Tuhan. Fa illam takun tarah, kalau kamu tak boleh nak rasa, tak boleh nak nampak Tuhan, nak merasai Tuhan, kamu nampak Tuhan, fa innahu yarak, ketahuilah Tuhan sentiasa melihat kamu. 3. Yang keempat, lelaki ni tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat tu bila? Nabi SAW menjawab, ma mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang kena tanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Terjemah cara mudah, kamu tanya kamu tak tahu, aku nak jawab pun tak erti. Senang terjemah lah. Boleh faham bahasa tu noh? Walakin sa'uhaddithuka an asyratiha, tapi aku nak bagi tahu kamu tanda-tanda dia. Dan Nabi SAW sebut beberapa tanda. Habis jawapan tersebut, lelaki ni bangun balik. Kata Sayyidina Umar, falabithtu maliyah, kami duduk terpinga-pinga. Orang Pening sebut duduk tercengang. Duduk tercengang. Terkejut pun ada, tak percaya pun ada, duduk fikir pun ada. Ada ulama mengatakan falabithtu maliyah, Sayyidina Umar duduk tercengang tu 3 hari. Duduk fikir siapa manusia ni hak mari ni. Akhirnya Nabi SAW tanya, atadruna manis sa'il, kamu kenal tak orang yang datang bertanya tersebut? Sahabat-sahabat jawab, Allah dengan Rasul saja yang tahu. Baginda menjawab, fa innahu Jibril, tu Jibril tu. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, nak ajar kamu tentang agama kamu. Jadi ulama-ulama ada yang mengambil hadis ini menjadikannya sebagai hujjah. Agama kita asas dia 4 tu. Islam, iman, ihsan, kiamat. Berdasarkan soalan yang ditanya oleh malaikat Jibril dan jawapan Nabi SAW, dia datang pada kamu nak ajak kamu agama. Boleh faham bahasa tu sekalian? Jadi malam ni kita nak bincang satu daripada sendi ataupun cabang agama yang diajar oleh malaikat Jibril tersebut. Kita nak bicara tajuk kiamat ataupun tanda-tanda kiamat. Jadi mudah-mudahan ayah-ibu sekalian sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Baik. Sebelum saya nak sebut berkaitan dengan tanda kiamat, kita nak bicara dulu sekalian perkataan akhir zaman. Bila yang disebut akhir zaman? Kita selalu mendengar perkataan istilah akhir zaman, kita ni akhir zaman, kita ni dah duduk pada akhir zaman. Kita nak tanya, akhir zaman tu mula ketika mana, bila? Bila startnya akhir zaman tu? Ya, satu soalan yang patut kita bincang sama-sama ni. Kita duk cakap ya, kita ni akhir zaman, tapi bila mula akhir zaman tu? Baik, sebelum kita nak bahas tentang akhir zaman sekalian, kita perlu bahas tentang zaman tu dulu. Minta maaf sekalian, no? Siapa jadi cikgu, minta maaf sekalian. Ni sekadar pandangan. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, anak-anak tak ada agama, adik-adik lah, yang mana belajar tentang sejarah. Kita selama ni belajar tentang sejarah, kita belajar tentang Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam, lepas tu dia masuk zaman moden. Paleolitik kita dah dengar duduk dalam gua, patut pakai cawat saja, tangkap ikan, makan mentah-mentah apa sekalian, lebih kurang tu lah. Kemudian main Mesolitik, dia maju sikit. Kemudian mari zaman Neolitik, lagi maju. Kemudian mari zaman logam, pandai dah pakai peralatan-peralatan dan sebagainya. Kita selama ini sekalian dalam sejarah kita diajar tentang perkara-perkara macam tu. Betul tak? Betul tak?
Minta maaf lah, ni sekadar pandangan. Kita nak tanya, betulkah pandangan seumpama tu? Mungkin salah, mungkin juga betul. Tapi kita nak sebut, dalam Quran tidak ada langsung istilah Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam. Tak ada langsung. Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita berkaitan dengan masa. Allah tak ajar melalui Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan seumpama tu sekalian. Allah mengajar kita melalui kisah para Nabi dan Rasul. Allah nak ajak kita tentang zaman, Allah cerita tentang para Nabi dan Rasul. Start daripada siapa Ustaz? Start daripada Nabi Adam. Tak betul? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat, aku nak jadikan seorang khalifah atas muka bumi ini. Malaikat komplain, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, kau nak buat satu makhluk yang akan pelingkupkan bumi ini dan akan menumpahkan darah sama-sama mereka. Jelaslah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nu. Coba. Sabotaj ke apakah? Malaikat jawab pula, sedangkan kami ni di antara makhluk yang sentiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Kan Allah jawab di akhir ayat tersebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Mulakan cerita dengan kisah Nabi Adam. Kemudian mari pula cerita tentang Nabi Adam duduk dalam syurga. Cerita tentang Nabi Adam keluar pada syurga, duduk atas dunia. Kemudian mari pula pada zaman Nabi Nuh, cerita tentang kapal. Turun pula Nabi Hud, cerita kaum Ad. Turun pula kisah kaum Samud, Nabi Saleh. Turun pula cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, hatta Nabi Zakaria Yahya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran, masa diceritakan berdasarkan kisah para Nabi. Tak ada pun cerita Paleolitik yang saya sebut sebentar tadi. Sebab itu minta maaf sajalah. Walaupun betul kita boleh terima ada manusia hidup zaman dulu di dalam gua. Tapi kita nak sebut bukan keseluruhan manusia seumpama tu. Kalau ayah-ayah ibu sekalian percaya manusia dulu Ustaz duduk dalam gua pakai cawat saja Ustaz, makan binatang mentah dan sebagainya, reti yang tu saja, ayah-ayah dah menolak satu ayat Quran. Sedangkan kita mengaji Quran ni, tolak satu huruf pun jatuh ke pihak. Bukan kata tolak satu ayat, tolak satu huruf pun jatuh ke pihak. Bukan dalam Quran Allah sebut kepada Nabi Adam, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Kami dah ajak Nabi Adam ni semua nama, semua benda. Ni api, ni ayak, ni apa lagi, ikan, ni apa, daging, ni apa, rumah, ni apa lagi. Semua telah diajar. Tak betul lah. Nabi Nuh AS, Allah sebut Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal al-wahin wa dusur, daripada papan dan kayu. Sorry, papan dan paku. Kalau kata buat kapal guna papan dan paku, takkan Nabi Nuh duduk dalam gua saja. Kapal pun guna papan lah masa tu. Nampak tak? Sebab tu kita nak minta sejarah ni pun nak kena kaji balik ni. Sejarah dulu pun kena kaji, sejarah luar pun kena kaji balik. Tak betul? Merdeka siapa bawa pun kena kaji, kau nampak gaya tu noh. Ni marah nah, katok mesti katok sajalah. Ada juga katok-katok tu. Sebab tu kita nak minta jangan terpedaya dengan dakwah daripada golongan bukan Islam tentang sejarah terdahulu sajalah. Baik. Nabi-nabi terdahulu diutuskan oleh Allah sehingga yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bila zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sebut dalam Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad ini bukan bapa kepada siapa-siapa daripada kalangan kamu. Walakin Rasulullah, tapi dia Rasulullah wa khataman nabiyyin, dia penutup segala nabi. Maknanya di sini selepas kemunculan ataupun selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi yang akan muncul atas muka bumi ini. Boleh faham sekalian? Kemudian baginda hidup atas muka bumi 63 tahun. Sekalian, 63 tahun kemudian wafat di kota Madinah. Baik. Ulama-ulama mula bahas bila yang dikatakan akhir zaman. Start daripada zaman Nabi Adam kah? Kelahiran Nabi Nuh kah? Waktu Nabi Ibrahim kah? Waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kah? Ataupun waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kah? Ulama-ulama bahas sekalian, akhir zaman ini bermula daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mana usia baginda 40 tahun tu. Bila sebut perkataan akhir zaman, dia mula daripada waktu usia baginda 40 tahun. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain."
Aku diutuskan dengan kiamat kahatain macam ni. Wa yushiru ila sibabah wal wusta. Nabi tunjuk jari tengah macam tu. Hadis yang lain Nabi sebut, sahabat sebut fayamudduha, Nabi cantumkan kedua ni. Maknanya Nabi SAW diutus dengan kiamat macam ni. Sebab itu ulama mengatakan akhir zaman dia mula waktu Nabi diutuskan. Boleh faham bahasa tu silah? Jadi kalau orang tanya akhir zaman ni apa Ustaz? Dia start waktu Nabi diutuskan. Jadi tanda kiamat yang kita nak bincang malam ni, dia bermula daripada waktu Nabi SAW diutuskan. Maknanya tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW sebut, yang ada dalam Quran apa semua tu Ustaz, dia mari start daripada Nabi diutuskan. Ya. Understand? Mula-mula dia ilmiah sila nak bagi clear. Kita tak tahu akhir zaman tu bila. Boleh faham cakap tu no? Selesai. Kemudian bila masuk fasa akhir zaman, sebelum sampai kiamat yang kita dengar hancur musnah apa bala tu Ustaz, berapa pula pembahagian dia? Yang ni ada satu hadis, kedudukannya Hasan, riwayat daripada Nu'man bin Bashir. Nah, saya tak baca hadis dia bahasa Arab, saya translate tu, saya ambil kepahaman terus pada hadis tersebut. Nabi pesan, selepas daripada perutusan aku akan ada 5 masa. 5, kita panggil 5 masa lah, 5 bahagian masa sebelum nak berlaku kiamat tu. Selepas Nabi SAW sebut 5 tu, thumma sakata, Nabi senyap. Hadis tu menunjukkan pada kita lepas berlaku yang kelima, kiamat. Hak kita dengar kemusnahan apa bala tu. Yang pertama Nabi sebut, selepas aku diutuskan akan berlaku zaman nubuwah, zaman kenabian. Maknanya zaman Nabi SAW hidup lah. Jatuh. Kemudian akan mari zaman Khulafaur Rashidin, zaman pemerintahan khalifah yang rasyid, yang memberi petunjuk, yang adil, yang baik, yang hebat, yang amanah. Ya, sedia maklum 4 orang khalifah itu. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sayyidina Abu Bakar perintah 2 tahun lebih. Meninggal dunia 63. Sayyidina Umar perintah 10 tahun. Meninggal dunia 63. Waktu usia beliau 63. Sayyidina Osman perintah 12 tahun. Meninggal dunia umur 82. Sayyidina Ali perintah 4 tahun 6 bulan. Meninggal dunia umur 63. Campur semua tu silan, ayah akan dapat jumlah. Hak bulan-bulan tu saya tak sebutlah. Sayyidina Umar 10 tahun, ada yang mengatakan 2 bulan. Sayyidina Osman ada yang mengatakan 20, Allahumma Sayyidina Ali 29 bulan. 4 tahun 6 bulan, 4 tahun 6 bulan, lebih kurang tu lah. Campur 4 pemerintahan khalifah tu, jumlah dia genap 30 tahun. Itulah masa kedua yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut selepas daripada tu akan mari mulkan adlan. Akan datang satu zaman pemerintahan yang menggigit. Menggigit tu apa Ustaz? Translate mudah, mereka jadikan pemerintahan ni sebagai warisan. Lepas zaman kenabian, zaman Khalifah Rashidin, zaman pemerintah yang menggigit, yakni yang menjadikan pemerintahan tu sebagai warisan, turun ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit, turun. Yang ni yang boleh tengok kerajaan daulah Islam yang muncul sebelum pada ni. Umayyah, bukan turun anak, cucu, cicit, bukan macam tu lah. Osmaniyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamalik, Al-Ayubiyah. Berapa banyak dinasti ataupun berapa banyak kerajaan-kerajaan Islam ni, dia buat sistem pemerintah tu sistem monarki. Dia mati turun ke anak, anak mati turun ke cucu, jenis macam tu saja. Berapa ratus tahun sehingga berhenti tahun 1924. Daulah Uthmaniyah yang jatuh khilafah aja tahun tersebutlah 1924. Berapa ratus tahun tu lah. Zaman yang ketiga ni yang Nabi SAW sebut ni. Kemudian Nabi sebut akan mari zaman yang keempat, zaman pemerintahan Jabbarin, pemerintahan yang bermaharaja lela kepada rakyat dia. Ni zaman nombor 4. Bila Ustaz? Nampak gaya macam lah saya lah. Tak ada. Dia buat kat rakyat ni ikut suka. Apa dia nak buat, dia buat. Dia rasa nak tindas rakyat, tindas. Dia nak ambil GST, dia buat. Kata terus dengan marah kan. Dia nak buat apa, dia buat. Ni Nabi SAW sebut ni. Dia mari zaman yang keempat. Kemudian dia akan mari zaman yang kelima, zaman pemerintahan yang adil dan saksama. Ulama bahas maksud pemerintahan kelima ni, pemerintahan Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Boleh faham bahasa tu silah?
Maknanya di sini, zaman yang pertama daripada fasa akhir zaman tersebut, zaman nubuwah, habis dah. Zaman khulafa' rasyidin, habis dah. Zaman pemerintahan yang menggigit, habis dah. Lah ni fasa yang keempat. Nampak gaya hari ni sekalian, kita duduk pada fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni lah yang disebut oleh para ulama, akan ada pemimpin jahat, akan ada ulama jahat, akan ada manusia jahat, orang tinggal Islam, orang tolak Quran. Zaman ni lah akan keluar tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tak jadi ke lah? Alhamdulillah. Maknanya sekarang kita hidup pada zaman yang keempat ni lah Ustaz. Fasa keempat akhir zaman ni. Ya. Zaman ni lah yang akan keluar habis tanda-tanda kecil dan besar. Selesai tanda kecil, tanda besar, barulah mari zaman kelima. Zaman pemerintahan Nabi Isa. Maknanya Dajjal keluar zaman ni Ustaz no? Ya. Matahari terbit sebelah barat zaman ni Ustaz? Ya. Yang kita duk dengar hadis yang ulama-ulama kita sebut, orang berzina tepi jalan apa semua zaman ni Ustaz? Ya. Anak-anak jadi bos zaman ni Ustaz? Ya. Ni zaman kita hidup sekarang ni Ustaz. Inilah zaman di mana tanda kiamat sekarang sedang keluar. Sebab tu malam ni kita nak minta ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, kita akan bicara tajuk perkara tentang tanda-tanda kiamat. Nak minta tak perlu takut Ustaz. Tanda ni tetap akan keluar. Cuma kita nak minta apa persediaan kita untuk menghadapi perkara-perkara seumpama ni. Tu aja. Tak payah takut kan. Tanda ni memang keluar. Boleh Ustaz no? InsyaAllah. Baik. Tanda kiamat. Tanda kiamat kalau mengikut kepada jenis, pecah pada dua. Pecah pada dua. Yang pertama, tanda kiamat besar. Boleh faham Ustaz no? Tanda kiamat besar. Yang kedua, tanda kiamat kecil. Tanda kiamat besar ada 10 ya. 10. Saya sebut dulu, saya kita bincang. Boleh ke Ustaz no? Saya tak setuju ya, nampak gaya. Nak cerita bagi faham ni. Tanda kiamat besar ada 10 ya. Tak banyak. Yang pertama, saya sebut tak ikut susunan Ustaz Allahumma salli alaihi wasallam. 3 gempa bumi. Berlaku di barat 1, berlaku di timur 1, berlaku di tanah Arab 1. 3. Yang keempat, dukhan, asap. Yang kelima, dabah, akan keluar binatang melata pada waktu duha. Dia keluar bawa cincin Nabi Sulaiman, bawa tongkat Nabi Musa. Dia akan cop orang kafir dengan cincin. Dia akan cop orang Islam dengan tongkat tu. 5. Yang keenam, Yajuj Majuj. Nah, Yajuj Majuj yang kita duk dengar selalu tu. Yang ketujuh Ustaz, api akan naik daripada Yaman, dia ligan ataupun dia kejar manusia sampai kepada Syam, Syria tu. 7. Yang ke-8, Allahumma salli Nabi Isa. Yang ke-9, Dajjal. Yang orang Penang sebut DJ. Kan orang Penang sebut DJ lah. Dajjal dia tak sedap, DJ orang sedap. Yang ke-10, matahari terbit sebelah barat. 10 ni selain disebut tanda besar kiamat. Lain daripada 10 ni, semua tanda kiamat kecil. Dan malam ni saya nak bawa pada ibu sekalian, kita nak bincang tanda kiamat kecil terlebih dahulu. Boleh ke no? Nah, tanda kiamat besar ada tak ada Ustaz? Tanda kiamat besar belum lagi keluar. Tapi kita nak sebut tanda kiamat besar yang pertama Ustaz. Kalau kata benda ni jadi, kalau kata betul, mungkin abang siap ni nah, saya lagi duk silap faham lah. Mungkin dia akan berlaku tahun hadapan. Sebab NASA buat kajian, kemungkinan matahari akan naik daripada sebelah barat pada tahun 2015. Disebabkan dunia kita pusing teruk sangat ni. Ada keluar laporan. Dia kata kutub utara bergerak 9 batu setahun pada tahun 1800. Tahun 2007 dia bergerak 35 batu setahun. Maksud dia bayang macam ni sudahlah. Ni kutub utara, ni kutub selatan. Bayangkan ni dunia bulat. Atas kutub utara. Dia bergerak macam tu 9 batu setahun. Tahun 1800. Tahun 2007 dia bergerak 35 batu setahun. Dia bergerak macam tu. Kuil laju. Dan tahun lepas mereka buat sekali lagi kajian, dia bergerak 25 batu sebulan. Darab dengan 12, jadi 300 batu setahun. Secara tak langsung dia kata kemungkinan dia akan pusing macam tu. Bila pusing macam ni matahari akan naik daripada sebelah barat. Dia kata kemungkinan dia akan berlaku pada tahun 2015. Dan NASA mengatakan tu fenomena alam. Bagi orang bukan Islam, fenomena alam lah. Tapi bagi orang Islam, erti cukup besar tu. Kalau ayah ibu rasa, Ustaz Dajjal tak keluar lagi, Yajuj Majuj tak keluar lagi Ustaz macam-macam benda tak keluar lagi Ustaz
Ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, inna awwalal ayati khurujan, tanda kiamat besar yang pertama yang akan keluar. Hadis ni riwayat Abdullah bin Umar. Tulu'us syamsi min maghribiha, matahari naik daripada sebelah barat. Tu tanda kiamat besar, hak nombor 1. Sebab tu saya boleh berani nak bawa cerita ni Ustaz, sebab kita ada sandaran daripada hadis. Kalau peristiwa ni tak jadi tahun depan, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Sekali dengan saya syukur. Tapi kalau jadi sungguh tahun depan Ustaz, Allahu akbar. Kita semua faham, matahari naik sebelah barat, pintu taubat tutup. Betul, kita minta buat persiapan cepat-cepat. Tak jadi, tak apa, saya pun syukur. Jangan marah saya pula Ustaz. Kalau benda ni tak betul, nasa buat pembohongan ya Ustaz, alhamdulillah, saya pun syukur Ustaz. Tapi kalau jadi, Allah, understand? Macam takut dah nampak gaya kan? Asal nak tidur masjid ke apa mula ni? Sungguh tu lah. Sebab tu kita minta tanda kiamat besar 10 tu kita tak payah bicara lah. Tak payah fikir sangat bersilat. Boleh jadi tak betul kot. Mudah-mudahan lah. Kalau betul, beringat. Sebelum berlaku peristiwa tu, kita akan tengok dunia kita akan gelap 3 hari. Jadi sebelum matahari naik sebelah barat, beringat. Ada hadis menyatakan kita akan bergelap 3 hari. Jadi kalau gelap 3 hari, beringatlah. Lepas tu matahari nak naik belah barat lah tu. Tu cara mudah nak cam. Habis tu Ustaz, kami tunggu gelap 3 hari tu baru kami bertaubat Ustaz. Jangan Ustaz. Kita tak tahu taubat yang kita buat ni Tuhan terima ke tak, kita pun tak tahu Ustaz. Kita je duk perasan Tuhan terima semua. Sedangkan Hasan Basri pernah sebut, kalau aku tahu satu sebutan subhanallah aku Tuhan terima, aku buat kenduri seluruh penduduk Baghdad. Kalau aku tahu satu sebutan zikir aku tu Tuhan terima, aku buat kenduri seluruh penduduk Baghdad. Kata-kata tu nak menunjukkan kepada kita, Hasan Basri pun tak tahu zikir yang dia baca tu Tuhan terima ataupun tidak. Macam mana kita boleh perasan kita taubat sebut astaghfirullahalazim kira okey Ustaz? Tahu mana lah. Boleh kot no? Lagi takut nampak gaya, boleh berhenti dah kot. Tengok kuih takut dia Ustaz. Boleh no? Sebab tu kita minta buat persiapan. Baik. Malam ni saya nak bawa pada ibu sekalian, kita bincang tentang tanda-tanda dia lah. Saya akan sebut setakat mana yang mampu lah ibu sekalian. Tengok pakat tak larat belakang, kita berhenti. InsyaAllah. Baik. Tanda-tanda kiamat yang saya nak bincang pada malam ni ibu sekalian. Yang pertama, saya boleh lihat tanda akhir zaman, boleh kita lihat pada orang yang pergi buat haji di kota Mekah. Itu satu. Nak tengok tanda kiamat, tengok orang yang pergi buat haji di kota Mekah. Nabi SAW bersabda, "Idza kana akhiruz zaman, bila mari akhir zaman, kharajan nasu ilal haji." Orang yang pergi buat haji arba'ata asnafin. Kamu tengok ada 4 jenis. Itu tanda nak kiamat lah. Yang pertama, salatinuhum linuzhah. Orang-orang yang ada jawatan, ada pangkat, ada kuasa, jadi pemimpin dunia, pemimpin negara. Dia pergi buat haji macam melancong. Melancong ni maksud dia Ustaz, dia pergi tak payah langsung. Semua mudah bagi dia. Orang wukuf di Padang Arafah, dia duduk dalam limuzin ni. Kereta tu parking atas tanah di Padang Arafah, dia kira wukuf lah tu. Orang tawaf Ustaz, sesak-sesak, dia ada bodyguard. Ada polis Arab Saudi duduk tunggu. Jadi dia tawaf cantik. Orang yang melontar teruk Ustaz tapi waktu dia pemimpin dunia nak melontar, orang ni semua kena tahan, tak boleh lontar lagi, bagi dia buat dulu. Ada Islam jenis lah ni. Satu. Yang mana cantik-cantik, sekali kita cek ada tak ada semua tanda tersebut. Yang kedua, Nabi sebut wa aghniyauhum litijarah, golongan peniaga pergi buat haji dalam keadaan litijarah, dia nak buat perniagaan dia, nak besarkan perniagaan dia. Dia orang meniaga, dia pergi sana orang selain pada buat haji, dia duduk tengok lubang bisnes. Dia angkut buat balik ayat Zam-Zam, jual ayat Zam-Zam. Angkut buat balik buah kurma, jual buah kurma. Angkut buat balik biji tasbih, apa serban apa semua, balik jual. Ada. Yang ketiga, wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang susah pergi buat haji, nak meminta-minta. Yang ni aja yang mana pergi haji, pergi umrah, boleh tengok istilah baba haji, kena? Sikit-sikit baba haji, anak miskin, baba haji, anak miskin.
Orang susah daripada negara-negara hampir dengan Madinah, negara Mekah tu silan, pakat pergi buat haji, pada masa yang sama duk pergi minta sedekah di kota Mekah tu. Depa mari jalan kaki, depa mari naik unta, depa mari naik apa kereta api dan sebagainya, sampai di Mekah, selain daripada buat haji, depa duk pergi minta sedekah di situ. Ada. Orang kita pun ada duk bertumau ni. Contoh mudah silan. Ada setengah kawan kita nak pergi haji, dia panggil orang baca Yasin rumah dia dengan niat orang doa, dia selamat pergi, dia selamat balik. Ada. Tapi ada juga buat Yasin macam orang tu juga. Dia buat Yasin benda yang sama, nak minta orang doa pergi balik selamat. Lepas tu pada masa sama dia duk harap sampul tu. Tak boleh. Dia duk harap orang bagi sampul tu. Sopa tu dia panggil meminta-minta, nak pergi buat haji dalam keadaan meminta-minta. 3. Ada tak ada? Nombor 4, ni banyak sekali ni. Wa qura'uhum li sum'ah. Orang yang reti Quran, translate mudah, orang yang reti agama, buat haji, nak gelaran haji dengan hajjah. Dia nak gelaran haji dah. Lepas tu bila balik, orang tak panggil kat dia haji, dia tarik muka. Ada satu pakcik kita jumpa, kita tak panggil dia haji, kita panggil nama ya, Baharudin. Panggil nama ya, pakcik Baharudin. Dia patah tak jawab tu lah. Panggil 2-3 kali tak ada respon, panggil Haji Baharudin, dia baru pusing. Ya, ada apa? Ambo. Dia nak haji tu. Bila kita tanya ini, dia jawab mudah je, dia kata habis 10,000 takkan tak panggil haji pun. Ada tak sila? Oh, ada noh. Mana 4 tanda keluar dah, nampak gaya ni? Baru satu hadis. Hadis yang kedua. Allahu Akbar. Di antara tanda akhir zaman, la ya'tiyanna 'alan nasi ahadakum la ya'tiyanna 'ala ahadikum zamanun la an yarani ahabbu ilaihi min an yakuna lahu mithlu ahlihi wa mali. Ni tanda yang kedua kita nak bincang. Tanda akhir zaman, kamu boleh lihat manusia mula cinta kepada aku. Manusia mula cinta kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak tengok tanda kiamat, manusia mula cinta pada aku, seronok kepada aku, dalam keadaan dia sanggup korbankan keluarga dia sanggup korbankan harta dia, semata-mata nak bertemu, nak bersama dengan aku. Ataupun kita pun dalam bahasa yang mudah hasilan, bila mari akhir zaman, manusia ni mula cinta pada Nabi SAW. Minta maaf kita sebut hasilan, anak muda kita 5-6 tahun lepas, kita tengok rambut cacak, baju lambang terkorak, seluar jin, naik motor, angkat tayar depan, dia panggil wheelie. Angkat tayar belakang, dia panggil wikang. Dia lah. Tapi bila mari 3-4 tahun kebelakangan ni, banyak anak muda kita jumpa, apa dia Ustaz? Sorban. Apa lagi Ustaz? Ni, syal ataupun burdah ni. Ni, selendang ni, sebai atas bau. Pakai jubah. Banyak masuk majlis-majlis macam mana Ustaz? Majlis lantunan mahabbah. Karnival cinta Rasul. Bukan kata salah program ni, program tu program yang baik. Tapi kita tengok suasana dia mari je lah. Betul ya? Salahkah suasana ni? Ni satu suasana yang baik. Tapi suasana ni keluar menunjukkan kata kiamat dah hampir dekat. Tak ambil pengajaran ni, tak tahu je lah. Kan kata salah, program tu baik je lah. Dengan Yahanana dan sebagainya, boleh. Walaupun ada ustaz duk petikai, Yahanana nyanyian jahiliah. Mana ada jahiliah lagi lah. Nyanyian Yahanana tu, betul, satu nyanyian. Tapi dia bukan nyanyian jahiliah. Mana ada Abu Jahal nyanyi lagu tu je lah. Cari satu riwayat yang mengatakan Abu Jahal nyanyi lagu tu. Ataupun lagu yang seumpama tu. Kalau kata tak ada lagu Yahanana, lagu yang seumpama Yahanana pun, sebut satu riwayat sudah. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Abu Sufyan ke, Al-Walid bin Mughirah ke. Sebut satu sudah riwayat. Yang mana mereka buat syair, mereka buat lagu, mereka puji Nabi SAW. Satu sudah. Macam mana ada orang boleh kata nyanyian tersebut nyanyian jahiliyah? Salah kan nyanyian tu? Tak salah lah. Boleh nyanyi Tapi dia bukan selawat. Walaupun di dalamnya ada selawat. Tak ada masalah lah. Boleh Boleh faham kan? Tapi bila mari peristiwa suasana seumpama ni, tu tanda nak hari kiamat dah jalan. 2. Ada tak ada? Yang ketiga, yang ni panjang sikit, saya baca bahasa Melayu ya. Jangan marah jalan Nabi SAW bersabda, hadis ni riwayat Imam Muslim ya. Kamu nak tengok tanda akhir zaman, kata Nabi SAW,
sebaik-baik kamu adalah orang yang hidup pada masa aku, yakni para sahabat. Nabi pesan, sebaik-baik manusia orang yang hidup pada zaman aku, yakni sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian orang yang hidup selepas sahabat, namanya tabi'in. Itu manusia yang kedua paling baik atas muka bumi ini. Kemudian orang yang hidup selepas daripada tabi'in, namanya tabi'in. Selesai 300 hijrah, disebut salafus salih. Sahabat, tabi'in, tabi'in, disebut salafus salih. Baik itu kalau mengaji kitab, ustaz-ustaz duk sebut ni perbuatan salafus soleh, ni amalan salafus soleh. Salafus soleh tu hak hidup 300 hijrah yang pertama. Ulama-ulama kita semua masuk tajuk tu, semua masuk dalam salafus soleh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua masuk tajuk tu. Sebab tu siapa duk dakwah kata dia ikut salafus soleh, tanya dia tiru siapa. Duduk abang kata dia golongan salafus soleh, tanya dia, kamu pegang pendapat siapa? Kalau pegang, dia kata, minta maaf lah, kalau dia kata saya pegang dengan pendapat Ibnu Taymiyah, Syekhul Islam Ibnu Taymiyah, bagi tahu pada dia, Ibnu Taymiyah bukan salah, dia khalaf. Khalaf ni maksud apa? Dia belakang, dia lahir 600 hijrah lebih kat 700, lebih kurang tu lah sekalian. Ibnu Qayyim Al-Jauzi anak murid kepada Imam Ibnu Taymiyah, 700 lebih juga. Kalau dia orang kata pegang dengan salafus soleh, tapi dia pegang pendapat dua orang ulama yang hebat ni sekalian. Ulama ni kita mengaku kehebatan mereka sekalian. Kalau kata dia ikut dua ulama ni, itu bukan golongan salah, itu golongan khalaf. Lah kali bila hujah dengan mereka, tak tahu nak jawab apa, dia kata kami ikut Rasulullah. Tu kata sekalian. Ini ada jenis tu. Kenal ke puak-puak ni puak apa sekalian? Tak kenal. Puak semua bid'ah. Hak nu bid'ah, ni bid'ah. Minta maaf sekalian. Baik, semua. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesudah daripada mereka akan muncul satu kaum yang berhak menjadi saksi tapi tidak diminta kesaksiannya. Akan muncul satu puak, mereka sepatutnya menjadi saksi, mereka patut ditolak duduk di atas, mereka patut diberikan jawatan tapi tak diberikan jawatan. Nabi kata akan mari zaman dah. Sepatutnya orang macam ni kena tolak duduk di atas. Sebab apa Ustaz? Dia reti tentang satu benda tersebut, dia reti tentang agama, patut dia tolak duduk di atas. Tapi Nabi SAW sebut tidak diminta kesaksian. Maksudnya di sini tak diberikan kepada dia, bagi ke orang lain. Pengurusi masjid patut minta maaf sekalian. Penasihat masjid, nazir masjid paling kurang sekalian, patut mau letak ustaz. Patutnya letak ustaz. Kalau tak letak pengurusi pun tak apa, patut nazir ke ataupun penasihat ke kena letak ustaz. Sebab orang yang paling alim tentang semua perkara ni ustaz masalah. Bila orang tanya apa hujah dia, ustaz menguasai Quran dan hadis. Quran dan hadis semua ilmu ada di dalam tu. Patutnya kena letak ustaz duduk di atas. Orang kita hari ni buat lim pada ustaz di atas. Daripada penasihat turun pada ni sampai pengurusi, timbalan pengurusi, sampai ke bawah AJK, seorang tak ada ustaz. Semua baru nak start ni. Semua kan. Akhirnya apa jadi ustaz? Masjid mati je lah. Tak boleh. So buat kuliah tak mau, so buat tazkirah bulan Ramadan tak mau, so buat program anak muda tak mau. Kita kata duit masjid ni kena beda sama kat surau-surau yang berada dalam qaryah ni. Bukan macam tu mau lah. Saya cerita ni belah seberang ni. Kita pesan kena bagi sama kepada surau-surau dalam qaryah kamu tu. Sebab kamu masjid dapat kutipan mayang Jumaat, surau nak hidup ngapa sajalah. Jadi kamu sebagai bapa, masjid ni sebagai ayah, kena bagilah ke anak-anak surau tu. Dia jawab mudah lah. Mereka pandai buka surau, mereka cari duit sendiri je. Ambu. Tu lah kata baru nak start lah. Boleh faham bahasa tu lah? Macam marah lah nampak dia. Minta maaf lah, saya mengajak kasarnya lah. Minta maaf banyak-banyak lah. Sungguh. Ni yang Nabi SAW sebut ni. Mereka berkhianat. Orang bagi amanah, pecah amanah. Dan tidak dapat dipercayai. Mereka janji tapi tak boleh percaya. Apa hak mereka janji semua dicapati. Betul? Yang marah. Betul? Kemudian Nabi SAW bersabda, dan kalau sudah terjadi demikian, kalau jadi jenis manusia macam ni, hak suruh pegang jawatan, hak layak pegang tak bagi, bagi hak tak layak. Kemudian Ustaz, janji tak tepati, bagi amanah khianat. Nabi SAW bersabda, akan muncul orang-orang yang gemuk di kalangan mereka. Gemuk ni bukan gemuk tubuh badan, tapi gemuk harta. Agak-agak betul lah. Nabi kata bila orang bagi jawatan kat dia, dia pecah amanah.
Orang patut buat projek, bagi. Dia luluskan projek, tapi dia minta rasuah. Projek yang dapat, semua bagi kroni. Bilion-bilion, semua kroni. Contoh. Nampak siapa dia orang kepala kan? Tak tahu. Apa benda Ustaz? Semua dia cari kroni. Akhirnya apa jadi Ustaz? Akan muncul orang yang gemuk. Siapa yang gemuk? Kroni-kroni ni akan gemuk. Nabi SAW bersabda, kamu nak tengok tanda kiamat, akan mari zaman keadaan dia macam tu. Agak-agak ada Ustaz. Ada. Kita bercara atas dasar ilmu Ustaz. Kita bukan nak kata pada siapa-siapa, tapi yang mana terkena, memang itulah hakikat dia Ustaz. Jangan marah Ustaz. Lagi Ustaz, di antara tanda akhir zaman, manusia berada dalam dilema. Itu pun kiamat, tanda kiamat tak tahu. Dilema ni apa Ustaz? Yukhayyiru bainal ajzi wal fujur. Manusia, aku buat A pun salah, buat B pun salah. Buat A tak kena, buat B pun tak kena. Bila manusia mula rasa serba salah seumpama tu, itu tanda akhir zaman. Yukhayyiru bainal ajzi wal fujur. Contoh mudah nak bagi ayah faham. Ayah-ayah yang duk mengaji di Masjid Batu Maung, ada tak ustaz-ustaz kadang-kadang duk mengajak tentang masalah nikah kahwin? Kadang buat kenuri, tak boleh buat pelamin lah, apalah, tak boleh bersanding lah apa. Pernah dengar ke? Baik. Ayah-ayah dalam keadaan belajar, tahu ilmu tersebut, tahu hukum tersebut, tiba-tiba anak nak menikah, minta nak buat sanding, minta nak buat karaoke. Masa tu kita jadi macam mana Ustaz? Nabi pesan ni, Nabi kata kamu nak tengok tanda akhir zaman, sayati 'alan nasi zamanun, akan mari satu masa yukhayyiru fihi ar-rajul bainal ajzi wal fujur. Dia jadi serba salah. Anak nak buat juga bersanding tu. Nak pakai juga baju hak jarang-jarang, tudung dia duk pakai elok, dia nak cabut hari dia menikah lah. Dia habaq kat kita mak ayah ni, mak ayah tak berkenan. Hati kita rasa macam mana? Jadi macam mana? Konform kasar bahasa, konform jadi sebab salah salah. Kalau aku turut, aku dosa. Dia nak sanding, aku dosa. Dia nak cabut tudung, aku dosa. Dia nak buat hak ni, hak dia sebut tu banyak dosa. Tapi kalau aku turut, minta maaf. Kalau aku tak turut cakap dia, alhamdulillah, dari dengan Tuhan selesai. Tapi dia pula duk tarik muka orang kita. Dia pula duk kata kat kita, ayah tak bagi nu, tak bagi, saya nak menikah, ayah nak menikah. Kalau kita tak setuju dengan kata-kata dia, dia marah. Kalau kita setuju dengan kata-kata dia, kita nak buat, nak cabut tudung, buat. Nak buat sanding, buat. Nak buat apa? Buatlah. Dia ayah lah the best in the world. Mak lah manusia paling baik dalam dunia. Tapi Tuhan marah. Boleh faham bahasa tu tak? Bukan duduk dalam dilema. Nabi pesan, faman adraka dhalika zaman, siapa hidup zaman tersebut, falyakhtaril ajza 'ala al-fujur. Ni kaedah Nabi SAW sebut. Nabi pesan, siapa duduk zaman tersebut, kamu duduk serba salah macam tu, nak pilih yang mana? Nabi kata pilih hak Tuhan suruh tu. Walaupun adik-beradik, kawan-kawan cara marah, semua marah sekalipun, kamu pilih yang tu. Jangan ambil hak manusia suka Tuhan marah tu. Jangan sesekali ambil belah tu. Tapi akhir zaman dia akan mari belah sangka, apa, salah sangka seumpama tu. Boleh faham sila? Ada tak ada? Ada. Berapa dah? Boleh berhenti dah kan? Lagi Ustaz, penduduk Mekah meninggalkan kota Mekah, tu pun tanda kiamat. Nabi bersabda, penduduk Mekah akan meninggalkan kota Mekah. Maksudnya hak duduk dalam Mekah tu, dia akan pindah keluar. Kemudian yang meninggalkan itu kembali sebahagian kecil sahaja. Hak pindah ramai-ramai daripada Mekah, yang patah balik tu seorang dua ya. Apa yang seorang dua tu buat Ustaz? Kemudian yang sedikit itu menjadikan kota itu penuh bangunan. Tu pun tanda kiamat tak? Kemudian mereka keluar lagi daripada kota itu, tidak kembali selamanya. Kata Nabi SAW, kamu nak tengok tanda kiamat, kamu tengok tanda ni daripada penduduk Mekah. Orang Mekah mula pindah keluar daripada Mekah, duduk di tanah halal. Kemudian yang pindah tersebut, yang balik seorang dua aja. Yang seorang dua ni menguruskan tanah mereka di tanah haram ataupun tanah mereka di Mekah tu untuk dijadikan bangunan binaan. Kemudian tokek ni pindah keluar, tak balik lah. Itu tanda nak kiamat. Nak bagi terjemah dalam bahasa mudah silan, penduduk Mekah pindah keluar, duduk di tanah halal. Antaranya sekarang Taif, sebab kawasan pergunungan sejuk. Kemudian yang balik sedikit tu siapa Ustaz?
ketua rumah tangga aja balik, ketua keluarga saja balik. Apa tujuannya? Menguruskan tapak tanah ada di Mekah untuk dibina hotel. Kemudian bila dah siap hotel, siap pengurusan hotel, semua dah komplit, lengkap dan sebagainya, akhirnya tokek ni pindah duduk di luar, tak balik dah. Tu dia serah dekat Pakistan, dia serah kat Bangla, dia serah kat orang asing untuk uruskan dia punya hotel. Dia duduklah di luar Ustaz. Ada tak ada lah ni? Dah. Kasak bahasa Ustaz. Tunggu apa je lah. Tunggu apa lagi kita ni Ustaz? Ni mari bulan Rejab sekalian kita minta puasa. Sama-sama puasa lah Ustaz. Setakat mana boleh? Tumpang awal lagi, masih lagi awal ni. Tahajud kita minta bangun Ustaz. Ulama mengatakan min alamati ighraqu bidzunub, tanda manusia tu dosanya cukup banyak. Adamu syarahas sadri, hatinya tak dicerahkan. Translate dalam bahasa mudah, dia payah buat dua benda. Dosa sembang kemas Ustaz. Payah buat dua benda. Yang pertama sekali bangun tahajud. Cukup payah walaupun dia tahu kelebihan tahajud. Yang kedua, dia payah puasa sunat. Qiyamul lail wa siyamin nahar. Payah bangun tahajud, payah puasa sunat walaupun dia tahu kelebihan puasa sunat. Baik tu minta maaf lah no, kalau rasa malam ni Ustaz kami pun puasa sunat Ustaz. Last kali sunat Syawal hari tu, 6 hari tu lepas memang. Lepas tu tak puasa lagi lah sunat-sunat ni sampai lah Ustaz. Kita minta sama-sama buat dah silah. Tu tanda dosa kita banyak tu. Kalau kasak sikit bunyi lah, tak mati boleh lah sembang kemas. Tu kasak sikit bunyi tu. Tu kasak sikit lah. Kan? Manusia kita hari ni dia tak ingat tentang kematian. Jadi dia rasa tak apa, lambat lagi dan sebagainya sekalian. Imam Ghazali pernah ditanya, apa sebab Allah panjangkan umur seorang manusia? Kenapa umur dia tu Tuhan bagi panjang? Yang pertama, Tuhan nak bagi dia sedar dosa dia banyak. Satu. Lepas tu Tuhan bagi sampai 86, duk sihat lagi, tu duk mampu. Kan? Orang nak buat hudud, dia duk bising pula. Kalau kerat tangan nanti, kalau buat hudud kerat tangan semua pakat kudung belakang. Tu dia tak cerdik yang tahap tu lah. Sini ada agak kan cakap tu? Kalau ada teruk lah, abang saya siap lah. Kita nak sebut hukum hudud ni, minta maaf nak lari tajuk sini lah. Hukum hudud usilan bila diisytiharkan, contoh kalau kata kerajaan Malaysia lah, contoh lah, kalau kata Malaysia nak buat hudud bila Ustaz, dia akan buat 1 hari bulan 6, 1 hari bulan Jun, maknanya bulan depan. Umum kata nak buat, nak isytiharkan kata nak buat hukum hudud. Siapa yang mencuri sebelum 1 hari bulan 6, dia takkan kena hukum hudud tu lah. Kalau ayah jadi pencuri, ibu-ibu di belakang jadi pencuri, saya pun jadi pencuri. Bayangkan kita semua pencuri. Kalau kata kerajaan umum nak buat hudud 1 hari bulan 6, agak-agak sekarang kita berani curi lagi ya? Lah ni. Kalau saya jadi pencuri, saya sapu je lah. Sapu cukup-cukup. Tapi bila mari 1 hari bulan 6, saya sebagai pencuri, saya akan tak jawatan terus pada mencuri. Gantung terus besok tu. Betul lah. Pasal tahu kalau mencuri tarikh tu, kena kerat tangan. Lah tak kena apa, curi je lah. Betul lah. Sama jugalah kaedah tu. Kalau kata hukum tersebut dilaksanakan, siapa nak kena tekak tangan Ustaz? Kalau kata ada apa Ustaz? Tak banyak. Tengok dia cakap dalam keadaan tak cerdik. Dia kata kalau buat hukum tersebut, habis semua kerak tangan. Habis kudung, habis orang Isyak. Apa cakapnya tu? Tuhan bagi dia punya umur macam apa Ustaz? Pasal nak suruh sedang dosa dia tu lah. Yang marah saya lah no? Saya tak sebut zaman tak apa kan. Yang kedua Ustaz, Tuhan nak bagi dia peluang bertaubat daripada dosa. Tu jawapan Imam Ghazali. Tuhan bagi dia sedar dosa dia banyak, nak bagi dia sedar dosa banyak satu, yang kedua nak bagi dia bertaubat daripada dosa tersebut. Baik tu minta maaf malam ni ayah-ayahku sekalian, siapa yang dipanjangkan usia oleh Allah, tu maknanya Tuhan nak bagi kita dua peluang tu lah, nak bagi sedar, nak bagi bertaubat cepat-cepat. Tak ada tajuk lain lah sekalian, nak bagi dua tu je. Baik tu kita minta sama-sama lah sekalian. Nah, hak mana 20 pun Tuhan panjangkan umur, nak bagi dua tu juga. Hak umur 35 pun sopa juga, nak bagi sedar dosa, nak bagi bertaubat cepat-cepat. Hak umur 70 pun macam tu juga. 86 pun macam tu juga. Faham ke no? Betul, ambil pengajaran sama-sama salah. Baik, lagi Ustaz? Boleh salah no? Nah. Bolehkah saya sebut? Boleh no, insya-Allah. Kita berhenti pukul 9 lebih sikit kita berhenti salah. Baik.
Di antara tanda akhir zaman lagi, manusia mula cari pendapatan cara haram. Itu pun tanda kiamat juga. Nabi SAW bersabda, sayati 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha aminal halali aminal haram. Kamu nak tengok tanda akhir zaman, manusia mula cari pendapatan, tak peduli halal haram. Dia kira sapu ya. Hak halal dia sapu, hak haram dia sapu. Gaji dia ambil, rasuah dia gabui. Dia beli buah pelam kat pasar malam Batu Mong, dia beli matang dan malut, dia beli buah pelam pasar malam, dia balik rumah, dia nampak pokok jiran ada buah pelam, dia gagau ya, contohlah. Tak boleh. Kasut dia beli banyak di rumah, dia main mayang Jumaat, orang gagau kasut dia gagau kasut orang agak, dia tak peduli dah halal haram, dia kira sapu ya. Tak ada salah. Law zaman dia kau Ustaz, law zaman dia salah. Ibu-ibu di belakang. Kita minta, kita pesan sungguh-sungguh lah nah. Ibu-ibu kalau masak, siapa jadi suri rumah di sinilah, kita minta kalau pergi ambil dong kari poleh rumah orang, dong pandan rumah orang, minta nah. Jangan kepak dulu. Ada setengah dia kepak dulu Ustaz. Lepas tu dia kata tak apalah, nanti habak lah kat mereka. Tak boleh, tu nama mencuri. Ayah-ayah ambil barang orang tanpa kebenaran, ambil barang orang tanpa hak, guna hak orang tanpa kebenaran Ustaz. Man iqtata'a haqqa mri'in, siapa ambil hak orang tanpa hak, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haram dia masuk syurga. Wa ma'wahu nar, tempat dia neraka. Sahabat-sahabat bila dengar benda tersebut, pakat tanya, ya Rasulullah, walau kana syai'an yasiran, walaupun benda kami ambil tu benda kecil lah. Nabi SAW menjawab, walau qasiban minal arak, walaupun benda yang kamu ambil itu ranting kayu pokok arak. Arak tu pokok kayu sugi. Ataupun kita transit mudahlah nak pergi senang faham, ambil ranting pokok rambutan. Tak ada harga apa silah. Tapi ambil hak orang tak masuk syurga. Jangan. Kau pakat gagau dah kan macam mana kan? Ayah-ayah kerja di pejabat, duk gagau barang pejabat, guna barang pejabat macam barang kita sendiri. Tu kan pecah amanah lah. Kalau pihak pengurusan pejabat bagi kebenaran, tu tajuk lain. Ayah-ayah yang kerja kilang, anak kita kerja kilang, duk gagau barang kilang buat balik. Ada. Ayah-ayah main masjid, nampak RM1, RM2 jatuh, gagau buat senyap gitu ya. Ada. Tapi bukan Batu Mong lah. Ada. Tu hak kecil-kecil je lah, hak kecil-kecil. Hak gagau cara besar lagi ya. Dia jadi JKK. Contohlah, tak kira lah mana, tak sebut ujung tu lah. Huruf ujung tu saya tak sebut lah. Tapi JKK berhenti dekat tu ya. Dia jadi JKK. Peruntukan tu turun pada dia. Dia sepatutnya bagi kat orang. Peruntukan tu turun kepada dia. Dia pemegang amanah. Jadi dia kena bagi kepada orang. Tapi tak Ustaz dia ambil kat dia peruntukan tu. Kalau dia nak bagi pun, dia bagi dekat adik-beradik dia, kat geng dia. Tu dia kira pecah amanah Ustaz? Ya. Sapu hak orang Ustaz? Ya. Tak ada. Kenjah ke buat panggil tu. Tapi Batu Mong tak ada lah no. Tak ada jawapan pun nampak gaya. Dia selalu kalau kita pergi mengajar sekalian, ada tempat bila kita tanya, mereka kenyih. Tapi tak bunyi suara. Mana ada lah tu. Kalau kenyih tak bunyi suara tu ada lah tu. Apa buat macam tu sekalian? Tapi nak buat macam mana sekalian, kita minta, kita yang mengaji malam ni, jangan buat perkara ni. Tapi tanda ni tetap akan keluar. Boleh faham cakap tu? Selesai. Lagi Ustaz, apa yang akan terjadi Ustaz? Ramai orang perempuan. Tu pun tanda kiamat tak? Orang perempuan yang ramai. Untuk maklumat ibu sekalian, bila kita tengok dalam hadis, orang perempuan pada akhir zaman, 50 orang perempuan, Al-Qayyimul Wahid, dia akan bersamaan dengan seorang orang laki-laki. Bukan maknanya di sini orang perempuan 50 orang menikah dengan seorang lelaki. Tak. Tapi 50 orang perempuan akhir zaman akan bergantung dengan seorang lelaki. Contoh nak bagi mudah faham macam ni lah sekalian. Ayah-ayah yang mana ada di sini dah berkahwin, ada isteri. Isteri kita bergantung kat kita. Satu. Anak-anak kita tak menikah, bergantung kat kita. Anak kita hak menikah dah, lepas tu bercerai ataupun suami meninggal dunia, dia balik bergantung pada kita balik. Tak betul? Dah berapa orang dah. Kemudian Ustaz, mai pula Ustaz, adik-beradik, kakak ke, adik perempuan ke tak kahwin Ustaz. Dia bila dia dah berusia, dia bergantung kat kita juga. Abang tukar lampu. Lampu rumah terbakar, abang tikus masuk dalam dapur.
Dia cari abang dia. Kita juga Ustaz. Duk tanggung isteri dah, tanggung anak dah, tanggung menantu dah, tanggung pula adik. Kan jadi ramai tu. Ada setengah rumah taman, sekali dengan jiran-jiran dia tanggung Ustaz. Tu yang duk keli dengan bini kerak. Kan? Jiran sebelah rumah dia janda, dia tolong kerak sikit lah. Kan? Pasal dia mengaji. Kan Nabi pesan, orang yang membantu janda ni, fahuwa, pahala dia sama macam berjihad pada jalan Allah. Jadi kawan ni dia mengaji, jadi dia tolonglah janda tu. Balik rumah kena taruh. Semalam Ustaz, nah, saya forum dengan Ustaz Roslan Cik Ros, tentang tajuk kiamat ni jugalah. Kita sebut sikit, kita kongsi ilmu. Minta maaf no, yang ada depan saya ni semua pengalaman belaka dah. Cuma saya nak minta balik habang ke anak-anak nikah. Baru ni ada ustaz bagi nasihat. Dia kata nak bagi keluarga ni bahagia, mudah ya. Orang laki-laki jaga dua benda. Orang perempuan jaga satu ya. InsyaAllah keluarga bahagia. Ayah-ayah ibu-ibu tak perlu praktik dah. Sebab memang dah pengalaman belaka dah. Nak minta balik abang ke anak hak baru nikah. Dia kata orang laki-laki yang pertama sekali, apa yang bini kata, senyap sudah. Dia kata tu rahsia pertama. Bini kata apa pun, senyap. Bini kata abang ni teruk okey, cukup. Abang ni bil api tak bayar, bil elektrik tak bayar, apa tak bayar, okey. Boleh kan? Dia kata jawab tu ya. Tak payah tengkak banyak. Kerana apa? Kaedah yang dia bagi, an-nar, api, la tudfi'u bin nari. Dia takkan boleh padam dengan api. Dia kata kalau bini tu marah tu syaitan lah, syaitan tu api lah. Bila dia marah tu, kita juga marah. Dia kata takkan boleh padam kemarahan isteri tu dengan marah kita tu. Jadi dia kata bini kata apa, senyap sudah. Ayah pengalaman belaka orang. Dia kata apa pun senyap. Abang ni kira duduk kedai kopi 4 jam. Okey, cukup. Boleh jalan no? Yang kedua dia kata buang jajuh perkataan cerai. Cerai ni jangan sebut langsung di mulut. Sama ada dengan cara ugut kah, dengan cara melawak kah, dengan cara sebut betul-betul kah, dengan cara nak marah kah apakah. Dia kata cerai tu jangan sebut langsung. Dia kata tu dua rahsia. Saya pun ambil juga lah abuan kita. Dia kata orang perempuan satu ya. Boleh kono ibu-ibu no? Satu ya. Orang lelaki teruk sikit, dua. Nak minta ibu-ibu yang ada di sini, dia pesan orang perempuan, apa suami suruh, buat. Tu je rahsia dia. Suami suruh apa pun, buat. Suami gerak pukul 2 pagi, bancuh teh ais kat abang. Tak usah cakap banyak Ustaz, bangun bancuh sudah. Pukul 2 pagi dia gerak, dia kata bancuh teh ais kat abang. Tak usah cakap banyak Ustaz, turun pergi ke dapur, bancuh teh ais, pitak tepi dia, sambung lena. Tak usah duk cakap teh ais pukul 2 pagi, buang tempiak, dah kencing manis. Tak payah cakap Ustaz. Buat sudah. Boleh ke no? Ibu pun naik kereta dengan ayah-ayah. Ayah-ayah kata, hang pergi duduk belakang boleh tak? Hang duduk tepi aku ni, aku lemah perut. Hang cakap banyak sangat. Hang pergi duduk belakang, lena. Ibu pun tak usah cakap banyak. Pergi duduk belakang, lena. Cukup. Tak payah duduk kata, kira nak suruh duduk belakang. Tak payah lah. Tak cakap. Dia suruh buat gulai. Dia kata, hang ni masak gulai hari-hari kat aku boleh tak? Aku nak gulai buah bendi. Buat sudah lah. Tak usah cakap banyak. Ni dia kata, hari-hari gulai cemui bang. Tak payah cakap. Boleh faham kuno ibu-ibu no? Baik, ibu-ibu dah faham ayah. Jadi macam ni ibu-ibu sekalian. Lepas ni kalau ayah balik, dia bawa balik borang suruh sign. Sign sudah lah. Yang tu tak boleh Ustaz. Okey. Okey, tak boleh yang tu tak apalah. Yang lain tu kita minta turutlah. Boleh ke no? Tajuk nikah dua ni ceria lah semua Ustaz. Boleh faham Ustaz no? Baik. Tinggal marah no, melawak ya. Baik. Jadi kalau kita balik tajuk pada yang kita bincang tadi Ustaz, orang perempuan pada akhir zaman akan jadi ramai. Bila ditanya sebab apa ramai, jawapannya mudah. Kerana orang lelaki banyak berlaku peperangan dan banyak berlaku kematian pada orang lelaki-lelaki. Akhir zaman memang akan jadi macam tu. Orang lelaki banyak mati, jadi orang perempuan jadi ramai. Sehingga satu nisbah 50. Boleh faham sekalian no? Selesai. Tanda ni keluar lagi Ustaz. Tanda ni belum keluar. Tapi nak ke arah tu dah ada hari ni. Hari ni pergi universiti, pelajar perempuan sampai 500-600, pelajar lelaki dah 20 orang. Tu dia mari dah tu. Dia kui mari ke arah tu. Selesai. Kemudian Ustaz, tanda akhir zaman lagi, orang kaya duduk tepi-tepi bukit. Tak payah ulas.
Orang-orang kaya mula duduk di lereng-lereng bukit. Pergi try tengok Bukit Gambir. Tengok Bukit Gelugur. Tengok Batu Feringgi. Tak payah pergi jauh salah. Bukan kata salah mereka duduk di kawasan tersebut, tapi kita nak bincang, bila manusia mula duduk di lereng bukit, tu tanda nak kiamat lah tu. Sebab apa Ustaz? Kawasan tersebut kawasan eksklusif. Tak boleh. Mana ada orang duduk tepi bukit jenis rumah orang biasa-biasa kan? Dia bukan buah pagang, ada guard lagi depan. Tak boleh. Ada tak ada? Boleh berhenti dah kot. Ada 4-5 je kan? Boleh kan? Baik. Saya baca ringkas-ringkas dah. Kemudian tanda yang seterusnya, berlaku benda-benda yang pelik-pelik. Nabi SAW bersabda, "Satarawna qabla an taquma as-sa'ah." Sebelum nak berlaku hari kiamat, asya' akan berlaku perkara-perkara pelik. Satungkirun, kamu akan bangkang benda tersebut. Kamu rasa pelik benda tersebut. Kamu tak pernah tengok, tak pernah jumpa, tak pernah alami perkara tersebut. Satungkiruna izaman taqulun, dan kamu mula bercakap, hal kunna haddathna bihaza. Benda ni tak pernah jadi pun sebelum ni no. Benda ni tak pernah tengok pun sebelum ni no. Tak pernah jumpa pun sebelum ni macam ni no. Ada tak ada? Hari tu berapa banyak ikan tamban lompat keluar masalah. Di lahat itu. Kemudian kita tengok di Johor berapa belah mayat hari tu. Yang mana bila dikorek apa sekalian, mayat tak reput, berapa belah mayat. Kita bukan pernah jumpa. Paling kurang kita jumpa 1-2 mayat ni. Ni berapa belah mayat ditangkap Johor hari tu. Kemudian Ustaz, marilah Ustaz dengan apa? Allahumma salli Muhammad. Hujan. Tu ni, hujan tak turun seumpama biasa. Sepatutnya kita di Pulau Pinang ni, bulan 4 selalunya hujan turun lebat sekalian. Tapi tahun ni tak lebat. Adik-adik kita yang mengaji geografi, kita kan monsun barat daya. Tapi sebelum nak masuk monsun barat daya, dia ada monsun ataupun bulan peralihan. Bulan peralihan ni selalunya hujan turun sebulan ni sudah. Tapi tahun ni hujan tak turun, bulan 4 baru ni. Turun pun sikit-sikit gitu ya. Benda pelik lah. Kapal terbang hilang, sampai lah tak jumpa pelik juga. Betul lah. Sebab tu kalau orang tanya, saya tak tahu lah. Tapi satu maklumat kita boleh kongsi je lah. Bila kejadian ni, baru kita tahu hari ni tentang masalah satu pulau yang bernama Diego Garcia. Rupanya pulau tersebut ada landasan kapal terbang. Kita duk mengajak tajuk Dajjal lah. Dajjal dia bergerak atas muka bumi, dia masuk semua tempat atas muka bumi menggunakan jet pejuang. Kita duk cari macam mana dia nak masuk negara-negara yang ada atas muka bumi ni. Rupanya dia boleh pergi mana tempat atas muka bumi dengan adanya landasan kapal terbang. Sebab tu kita tak sangka di Diego Garcia tersebut, tengah-tengah laut tersebut ada landasan kapal terbang. Jadi kalau kata dia daripada Australia nak ke India, kalau kata minyak kapal terbang dia habis sajalah. Dajjal ni manusia biasa macam kita juga. Cuma diberikan beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia naik kapal terbang, minyaknya habis, dia boleh berhenti di Diego Garcia tu, buah minyak. Jadi dia boleh pergi mana-mana tempat atas muka bumi ni. Berapa banyak pangkalan tentera udara dalam dunia hari ni dikuasai oleh Amerika. Kalau Amerika tak kuasai pun, dikuasai oleh proxy geng Amerika. Yalah, takut lah. Saya jumpa-jumpa tengok benda tu hari tu, Allah ketak lah. Itu kita minta ambil pengajaran sama-sama. Tu hikmah juga lah. Kita boleh tahu. Kita tak ambil peduli lautan Hindi ni. Baik. Boleh kono? Tengok perkataan larat belakang dah. Saya baca 2 tanda aja lagi. Boleh jalan noh? Berapa tanda dah kita bagi tu? 7. 9. Oh 10 dah. Baik. Kalau begitu sekalian, saya baca 2 tanda aja lagi sekalian. Di antara tanda akhir zaman lagi, manusia menolak ajaran as-sunnah. Itu pun tanda akhir zaman juga. Manusia terima Quran saja, tolak hadis Nabi SAW. Ada tak ada? Bukan orang belah sini ya? Lo tahu duduk di mana silah? Dia beranak tak silap saya apa? 9 hari bulan 9 kah? 1933. Dia beranak. Oleh kerana fatwa Negeri Pulau Pinang dah diwartakan mengatakan ajaran tersebut sesat. Tahu sekarang ada mana? Minta maaf silah noh. Saya tak sebut nama, tak apa silah nah. Dia berada di Kulim. Sekarang ni. Dia duduk di satu taman namanya Kulim Golf. Dia duduk di Kulim Golf silah. Siapa yang pergi kawasan high tech,
dia duduk dekat Kulim High-Tech tu ada satu taman namanya Kulim Golf. Kawasan orang kaya-kaya juga lah atas tu. Dia duduk di situ. Depan Kulim Golf tu nama Taman KTC. Kulim Technopark dia. Tak tahu lebih kurang tu lah Taman KTC je lah. Taman KTC tu ustaz ni duduk. Saya baru tahu je lah. Allahu Akbar. Dia masuk hospital baru ni. Kita tengok maklumat tu sana. Oh, kawan rupanya orang Kulim High-Tech lah duduk belah sana. Anak tahun 33. Tahun ni 81 lah. Tu pun dia tak sedar-sedar situ. Tanda akhir zaman juga. Maaf je lah no. Boleh ke no? Sikit lagi je lah. Kemudian tanda akhir zaman yang seterusnya, yang ni minta maaf je lah no. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda akhir zaman akan ada pemimpin yang diktator. Tajuk ni panas sikit. Saja pilih lah kali. Nabi SAW bersabda, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya di kalangan kamu nanti akan tertanam keinginan besar kedudukan politik dalam kerajaan. Nabi sebut di antara tanda akhir zaman, manusia semua pakat teringin nak pegang kuasa politik. Dia pakat jadi calon mereka. Ulun nak pegang kuasa politik. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Nabi SAW, sedangkan pegang kuasa politik tersebut akan menjadikan kamu menyesal dan susah di hari kiamat. Tapi Nabi sebut akhir zaman akan mari manusia yang nak pegang kuasa politik. Apa pun kira pegang power dulu. Apa pun kira mau pegang kuasa dulu. Pegang kuasa tersebut, dia kata dia boleh kontrol rakyat. Tak boleh. Itu tanda akhir zaman mestilah. Tanda yang terakhir, rakyat pula. Minta maaf je lah no. Tanda ni saya sebut ni ada dua maksud je lah. Satu, kita nak bicara tanda akhir zaman. Yang kedua, kita nak minta sama-sama buat perubahan je lah. Saya tak minta ayah sokong siapa, bangkang siapa, tapi faham betul-betul hadis ni. Nabi SAW bersabda, satakunu min ba'di umara yakdzibun wa yazlimun, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yurid ala al-hawdi atau kama qala. Nabi SAW bersabda, akan datang di kemudian hari, yakni hampir-hampir dengan kiamat, beberapa pemimpin yang bercakap bohong. Dia bercakap bohong dan buat zalim pada rakyat. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, yakni membenarkan pembohongan mereka, rakyat, siapa di kalangan rakyat yang bila pemimpin cakap bohong, dia kata betul. Rakyat tu pemimpin buat bohong, dia betul. Buat bohong, dia betul. Apa benda hak pemimpin kata, semua dia kata betul, walaupun hakikatnya bohong. Satu. Yang kedua, wa a'ana ala zulmihim, pemimpin tu buat jahat pada rakyat. Kita sebagai rakyat ni duk sokong juga. Jangan marah kan? Saya tak sebut siapa saja. Sokong juga. Tahu dah pemimpin tu jahat, pemimpin tu tak adil. Kita pun kena, kita pun tahu saja. Kita pernah kena. Tapi kita sokong juga. Saya tak sebut buat apa. Kan? Faham tak? Apa yang Nabi sebut, minta maaf je lah. Main sekali ni tak apa. Baik. Saya nak sebut, Nabi SAW bersabda, maka dia bukan umat aku. Aku tak mengaku dia sebagai umat, kata Nabi SAW. Siapa rakyat sokong pemimpin cakap bohong, siapa rakyat sokong pemimpin buat jahat, Nabi kata aku tak mengaku dia sebagai umat. Satu. Yang kedua, dia bukanlah aku daripadanya. Aku ni bukan Nabi kepada dia. Dua. Nabi tak ke umat, Nabi meta saja. Dan dia tidak akan dapat sampai ke telaga yang ada dalam syurga. Orang ni tak akan dapat minum air yang ada di dalam syurga. Siapa yang jadi rakyat, dia sokong pemimpin zalim, pemimpin cakap bohong, Nabi tak mengaku umat. Nak apa saja lah. Minta maaf saja lah. No. Orang kata politik tak ada dalam Islam. Ni hadis politik saja ni. Ni politik ni. Itu kalau ada di Batu Maung jenis macam ni sama-sama apa betul lah. Nabi SAW tak mengaku dia sebagai umat. Tapi akhir zaman kata Nabi SAW akan ada manusia macam ni. Mudah-mudahan dia bukan kita yang ada di Batu Maung ni, insya-Allah. Mudah-mudahan. Boleh faham sangat tu no? Jadi malam ni kita bincang, tanda ni ada tak ada? Ada. Jadi ayah-ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, tanda-tanda yang kita bincangkan pada malam ini, ibu sekalian, kasak bahasa semua dah keluar dah sekalian. Kasak bahasa sekali lagi, tunggu apa Sebagai penutup,
ada seorang sahabat Nabi SAW datang jumpa baginda. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat tu bila? Nabi SAW tak jawab pertanyaan dia, kiamat tu sekian-sekian. Tak. Nabi SAW tanya dia satu soalan. Ma'addatta laha. Apa persiapan kamu nak menghadapi kiamat ni? Kamu bersiap buat apa nak hadapi kiamat ni? Yang mari tanya kiamat bila ni, kamu buat apa dah? Apa persiapan kamu? Apa bekal kamu? Malam ni saya pula nak lontarkan soalan ni pada ayah guru sekalian, sekali dengan diri saya lah. Apa persediaan kita nak menghadapi kiamat ni? Tak perlu takut dengan kiamat, tak perlu takut tanda kecil, tak perlu takut tanda besar, tak perlu takut dengan kiamat. Hatta mati kita tak perlu takut, sebab dia proses. Tapi persoalannya, apa bekalan kita nak menghadapi kiamat, nak menghadapi mati ni? Itu soalan yang patut kita tanya sama-sama dalam diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ibu sekalian, apa yang kita sampaikan pada malam ini sama-sama ambil pengajaran, insya-Allah. Boleh ke no? Nah, macam marah nampak gaya orang. Baik. Jadi ayah ibu sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata, dan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke Masjid Batu Mau ni. Saya duduk singgah sini banyak kali dah, tapi ni first time boleh duduk di atas kerusi dan menyampaikan ilmu pada ibu sekalian. Tak apalah, jutaan terima kasih. Jazakallahu khairul jazak. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.